tuan-tuan. Kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasala فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغتسل سائر جسده أو كما قال حديث رواية إمام أبو Daud kata hadis ini hasan, tetapi Ibnu Sikin, satu ulama hadis nama dia Ibnu Sikin, dia kata hadis ini sahih. Apa cerita dia? Jabir bin Abdullah, dia ni sahabat, dia meninggal tahun 78 Hijrah. Jabir bin Abdullah dia kata apa? Kami satu hari keluar musafir, satu geng keluar musafir. Seorang daripada geng kami yang keluar ni tak tahu macam manakah sudah kena batu seketui di kepala dia. Kan? Jadi kita ada buat kereta di highway ni, pak kata, cermin kereta retak 1000. Satu ketui batu tak tahu main mana. Geng majlis bandaraya misi rumput batu lompat main ke, ataupun kita lalu dekat jejantas ada budak nakal duduk di atas saja, duduk punggai batu bagi kena, kita tak tahu. Tapi yang pentingnya batu sudah kena cermin kereta. Sahabat Nabi keluar musafir, hak seorang ni sudah kena batu, pam kena kepala, cedera parah kepala dia. Dalam pada kepala sudah luka cedera parah ni, summah talama. Kata hadis tu, tidur, mimpi pula. Mimpi yang nak mewajibkan kena mandi. Dalam kepada kepala duk berdarah tu, dia mimpi elok macam ni. Fasa'ala ashabah, bila dia bangkit tidur, Allah, dia kata, yang kepala ni parah, dengan cari kain duk bungkus dengan apa, yang dia pergi jadi mimpi macam ni, nak kena mandi wajib. Dia tanya kawan-kawan dia, kata dia, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia tanya kawan-kawan dia ni, aku hampa tahulah aku kena kepala ni, tadi aku sudah mimpi. Macam mana nak selesai masalah aku kepala jadi macam ni? Macam mana nak selesai? Bolehkah aku pakai tayamum saja untuk nak membolehkan aku semayang aku apa semua ni? Bolehkah? Faqalu, jawab kawan-kawan ni, dia kata, man najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'. No. Dia kata, cerita dia, hang mimpi, hang kena mandi. Hang pun boleh kan? Kena ayak boleh kan? Dia kata, dia kata boleh lah, tapi sakit lah. Hang kena mandi. Ni mufti-mufti ada aku tepi-tepi kampung ni. Oh, dia kata tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran. Hang tak boleh pakai tayamum saja untuk nak sembahyang, tak boleh. Hang kok mana pun cerita mimpi ni hang kena mandi. Itu keputusan dia. Itu pendapat kami. Dia pun bila beralih, kau ni kata lagu tu, kau ni kata lagu tu, tengok dia ni pun nampak janggut garam, tengok dia ni pun nampak kemah. Faghtasala, pergi mandi ya. Kata apa dalam hadis tu? Famata, mati dia. Bersebab musababkan kepada kepala cedera parah yang sepatutnya tak boleh kena ayak, tapi kawan-kawan kata hangkuk mana pun kena mandi. Dia dengar depan ni, dia pun pergi mandi. Famata, hadis tu kata apa? Mati dia. Bersebab musababkan mandi tu, mati dia.
Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Benda sudah jadi, balik ke Madinah, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada kawan kita seorang sudah jadi macam ni. Dia kepala dia kena batu, cedera parah, dia pergi mimpi. Lepas tu macam mana nak buat? Kami pakat suruh dia mandi. Mandi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar cerita tu, Nabi kata apa? Nabi kata qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Satu orang cedera parah kepala yang sensitif, tidak boleh kena air, hampa pergi suruh dia mandi, bersebab musababkan dia mandi itu dia sudah mati. Qataluhu. Nabi kata hampa bunuh dia. Qatalahumullah. Nabi kata dengan kerana hampa piduk kata benda ni lagu ni dan dia ikut cakap hampa dan sekarang dia sudah mati, qatalahumullah, Allah akan bunuh hampa. Nabi kata, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Nabi kata, awak tak tanya orang kalau tak tahu. Bukankah ubat kepada kebodohan? Nabi kata, al-'ayyi, bodoh. Ubat kepada kebodohan itu ialah tanya. Hampa memandai-mandai pergi buat cerita macam ni, ini sudah jadi kepada kawan hampa, kepada saudara hampa. Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata sebenarnya cukup dengan tayamum sahaja kepada dia ni. Dia tak payah pergi mandi, tayamum. Tayamum macam mana tuan-tuan? Ni nak ganti mandi wajib ni, tayamum macam mana? Bukan pergi rolling dalam debu tu, pergi terjun atas debu, rolling daripada rambut sampai ke... Bukan. Tayamum ni apa? Tayamum ni guna debu yang bersih, sapu muka dan dua tangan. That's it. Habis ni mandi macam mana? Ni bukan cerita nak sembahyang, ni cerita mandi ni macam mana. Mandi pun itu cara dia. Nabi kata ini ilmu, ini ilmu. Atau Nabi kata apa? Wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqah. Nabi kata ataupun buat apa? Kawasan yang luka tu berbalut, berbandage, bersimen misalnya. Bila nak semayang, Nabi kata apa? Titikkan air di atas balutan itu dan sapu aja. That's it. Kamu sudah boleh semayang. Itu penyelesaian kepada orang yang kena masalah macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa? Summa yamsah alaiha, sapu di atas kain balut tempat luka tu, sapu di atas dia, wa yaghsila sa'ira jasadi. Kalau nak mandi, kawasan anggota lain boleh mandi, tapi kawasan cedera tu jangan pergi duduk jurih air. Memadai dengan titik air dan sapu. Hadis itu hadis sahih menurut Ibnu Sikin, dan Imam Abu Daud kata hadis itu hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi suruh dia ni mandi. Pasal apa? Pasal sebahagian daripada sahabat Nabi itu ingat ini perintah Allah. Perintah Allah apa dia? Nak angkat hadas besar kena mandi. Depa faham yang tu dan depa tak faham rukhsah. Dia faham macam tu. Itulah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Bila mai COVID-19 ni, macam-macam pendapat sudah keluar. Tak mau ikut SOP yang ditentukan. Pasal apa? Pasal dia duk torah, dia duk reka, dia duk cari jalan, dia nak abang kata tak payah ikut SOP ni. Tuan-tuan, katalah kita tak ikut. Kita buat macam biasa, sembahyang semua rapat-rapat. Katalah buat macam tu. Katalah ia menjadi sebab kepada satu masjid ataupun 50% daripada orang yang ada ni dikena COVID-19 ni. Bukan sahaja kebodohan kita menyebabkan benda ni jadi lagu tu, bahkan dia membawa fitnah kepada agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita suruh patuh SOP ni bukan cerita yang diputuskan oleh mufti-mufti Malaysia sahaja. Tuan-tuan, bukan mufti daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak berbincang buat keputusan macam ni.
Bukan tuan-tuan. Ini keputusan untuk nak buat SOP ini melibatkan ulama satu dunia. Alim besar Syekh Al-Azhar di Universiti Al-Azhar pun kata macam ni. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun kata macam ni. Ulama besar di Qatar, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun kata macam ni. Ini bukan soal Illuminati. Ini bukan soal agenda Yahudi. Tetapi ini diputuskan oleh orang-orang yang alim agama. Mereka buat keputusan macam ni. Semua sependapat suruh ikut SOP ni. Mereka bukan suka-suka kata buat macam tu, buat macam ni. Tetapi semua benda ni telah dibincangkan. Dan sebelum mereka buat keputusan, pihak-pihak yang berwibawa dah brief mereka dah. Saintis yang duduk dalam makmal, duduk buat kajian tentang virus, sudah bagi briefing dekat mereka. Doktor-doktor pakar yang terlibat dalam bidang-bidang ni secara langsung dah pergi bagi briefing dekat mereka. Hasil daripada semua benda ni mereka garapkan dan mereka buat keputusan SOP ni mesti dibuat. Pasal apa? Pasal COVID-19 ni cara katanya apa? Dia mesti diputuskan rantaian dia. Putus rantaian ni maksud dia apa? Kita bagi dia tak ada peluang untuk nak pergi ke orang lain. Kita putuskan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah benda yang berlaku sebenarnya. Syarah hadis yang kita baca tadi, hadis yang sahabat kena batu, luka, balut, kemudian dia mimpi ini, syarah dia, dalam syarah dia kata apa? Ja'al Islam muyassiran wala mu'assiran, yahfazu arwahan nas. Itu dalam syarah. Dia kata maksud hadis tu apa dia? Dia nak beritahu kata Islam ni mai nak bawa kesenangan dan kemudahan, bukan nak bawa kesusahan dan kepayahan. Islam main ni untuk kebaikan kita. Yahfazu arwahan nas, nak menjaga. Islam ni nak menjaga nyawa manusia yang ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, kita sebagai manusia disuruh berusaha dan bertawakal. Usaha apa dia? SOP ni usaha lah. Ini usaha kita. Selebihnya kita serah kepada Allah.